Assalamualaikum dan selamat datang ke dalam podcast kita pada hari ini. Nama saya Nur Atika dan dalam podcast ini kita akan membicarakan mengenai seorang tokoh sastrawan yang dihormati di Malaysia iaitu Osman Awang atau lebih dikenali dengan nama penanya Tongkat Warren. Jadi, hari ini kita akan mendalami latar belakang beliau serta perjalanan hidup beliau dalam dunia sastra bersama dengan saya, panel yang dihormati iaitu Saya Nurain binti Edward sebagai panel yang pertama. Dan saya Hayati sebagai panel yang kedua. Kita tak nak membuang masa, kita pergi kepada soalan yang pertama. Bolehkah Ain memberikan gambaran ringkas tentang latar belakang Osman Awang termasuk tempat lahir dan pendidikan beliau? Baiklah, saya akan menceritakan serba sedikit mengenai tokoh besar ini iaitu Osman Awang. Kita mula daripada beliau dilahirkan pada 19 Julai 1929 di Kampung Tanjung Lembu, Kuala Sedili, Kota Tinggi, Johor. Tokoh ini sebenarnya diberi nama Wan Osman Wan Awang sebelum beliau menukar namanya kepada Osman Awang. Kita dapat lihat kisah hidupnya penuh dengan cabaran, kehilangan ibu tercinta Halimah sewaktu masih kecil dan dibesarkan oleh seorang bapa yang gigih mencari nafkah dengan bekerja sebagai seorang nelayan dan menjadi penjual rotan di musim tengkujuh. Pendidikan formal berakhir setakat darjah 6 di sekolah Melayu disebabkan kekangan kewangan, tetapi itu tidak menghalangnya daripada menjadi seorang tokoh yang disegani. Bagi pendidikan formal pula, seperti yang tadi kita ketahui bahawa Osman Awang ini pendidikannya hanya setakat darjah 6. Faktor kemiskinan telah menghalangnya daripada melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Namun begitu, beliau pernah menuntut di beberapa tempat termasuk Kuala Sedili, Mersing dan Bandar Maharani antara tahun 1936 hingga 1940. Selepas Perang Dunia Kedua pula, Osman Awang ini memulakan kerjayanya sebagai anggota polis sebelum melangkah ke dunia persuratan pada tahun 1951. Di Singapura, beliau memulakan tugas sebagai pembaca proof di Melayu Raya dan kemudian menjadi sidang pengarang untuk akhbar seperti Utusan Kanak-Kanak, Utusan Zaman dan Mastika. Manakala pada tahun 1962, beliau menyertai Dewan Bahasa dan Pustaka di mana beliau memainkan peranan penting sebagai pengarang majalah utama seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, Dewan Sastra dan Dewan Budaya. Kerjaya beliau memuncak apabila dilantik sebagai Ketua Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastra sehingga bersara pada tahun 1985. Perjalanan ini menggambarkan dedikasi dan sumbangan besar Osman Awang kepada dunia persuratan Melayu itu sendiri. Dan saya rasa itulah serba sedikit mengenai latar belakang Osman Awang itu. Kita dapat lihat bahawa walaupun pendidikan formal Osman Awang itu tidak tinggi seperti orang-orang yang lain, tetapi kita dapat lihat bahawa Osman Awang itu berjaya untuk menjadi seorang tokoh sastra yang disegani pada masa kini. Baiklah, sangat mendalam dan menginspirasikan Ya, kisah betul. beliau. Jadi kita akan teruskan dengan soalan yang kedua. Apakah pengalaman atau individu yang memberi inspirasi kepada karya beliau dalam bidang penulisan dan sastra? Baiklah, terima kasih atas soalannya. Seperti yang kita tahu, Osman Awang merupakan seorang yang bukan lahir dari keluarga yang berada. Beliau membesar di sebuah kampung dalam keadaan yang serba-serbi kekurangan. Dari kecil lagi bila sudah melihat secara sendiri betapa susahnya orang biasa seperti petani, buruh dan nelayan. Dari sinilah datangnya nilai empati dalam penulisan beliau. Semasa zaman penjajahan Jepun, beliau pernah menjadi buruh paksa dan bayangkan sejak seusia kecil itu bila sudah menghadapi kekejaman dan kezaliman. Pengalaman inilah yang meninggalkan luka yang mendalam tetapi menyemai semangat juang dalam diri beliau. Kita dapat lihat dalam karya beliau terdapat banyak karya yang penuh dengan
suara rakyat yang pengalaman inilah yang meninggalkan luka yang mendalam namun menyemai semangat perjuangan dalam diri beliau. Kita dapat lihat dalam karya-karya yang beliau hasilkan penuh dengan suara rakyat, suara yang jarang didengari. Tetapi Usman Awang tidak bergerak sendiri. Beliau dikelilingi oleh rakan-rakan sastra yang hebat seperti S. Samad Said dan Christmas. Mereka bukan sekadar rakan penulis tetapi juga merupakan pejuang budaya. Mereka telah menumbuhkan Angkatan Sastrawan 50. Kamu tahu tak apa itu Angkatan Sastrawan 50? Tak tahu. Angkatan Sastrawan 50 ataupun lebih dikenali sebagai ASAS 50 merupakan persatuan yang terawal dan tertua di Tanah Melayu selepas peperangan. Ia ditubuhkan pada 6 Ogos 1950. Asas 50 ni mewakili suara masyarakat dan menggunakan sastra sebagai terus ideal ke arah kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957. Asas 50 ini membawa slogan seni untuk masyarakat, membentuk daya utama dalam membentuk perkembangan kesusastraan Melayu moden. Mereka percaya bahawa sastra bukan sahaja indah di atas kertas tetapi harus menyentuh dan mengubah masyarakat. Satu lagi perkara yang menarik tentang Usman Awang, Usman Awang ni memiliki kepribadian yang cinta akan kemanusiaan dan keadilan. Dalam karya-karya beliau sering menyuruh agar masyarakat bersatu padu tanpa mengira agama dan bangsa. Contohnya puisi Anak Jiran Tiohung bukan sekadar puisi, ia adalah suara harapan untuk masyarakat yang harmoni. Jadi jelaslah bahawa karya-karya Usman Awang tidak lahir dari angan-angan kosong, namun ia berpunca daripada pengalaman yang nyata. Dalam pandangan Ain, apakah tema atau isu yang sering digunakan dalam puisi beliau? Kalau kita baca puisi-puisi yang telah dihasilkan oleh Usman Awang ini sendiri, kita dapat melihat bahawa Usman Awang ini tidak menulis hanya untuk berkarya tetapi untuk menyentuh hati dan menyedarkan masyarakat. Jika diselami karya-karya beliau, terdapat tema kemanusiaan dan keprihatinan sosial. Tema ini sangat kuat dalam karya beliau, iaitu Usman Awang sangat prihatin terhadap nasib orang bawahan seperti petani, buruh dan rakyat miskin. Dalam puisinya, beliau memberi suara kepada mereka yang selama ini terpinggir. Puisi seperti Pak Utih bukan sekadar cerita tentang seorang tua, tapi kita dapat lihat bahawa ianya merupakan simbol penderitaan dan ketabahan seorang rakyat biasa itu sendiri. Saya rasa Hayati pun mungkin ada sedikit maklumat tambahan mengenai apa yang telah kita bincangkan tadi. Baiklah, tentu sahaja ada tambahan yang boleh saya berikan. Selain daripada tema yang dinyatakan oleh Ain tadi, terdapat juga tema perpaduan kaum dan keharmonian. Kalau kita tengok dalam puisi seperti Anak Jiran Tiohung, kita boleh merasakan betapa beliau menginginkan masyarakat yang hidup dalam kasih sayang. Dan kalau kita tengok puisi seperti Anak Jiran Tiohung, kita boleh merasakan betapa beliau menginginkan masyarakat yang hidup dalam semangat kasih sayang antara kaum. Akhir sekali, penentangan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Pengalaman seperti buruh paksa semasa zaman Jepun membentuk rasa tidak puas hatinya terhadap kekejaman dan kezaliman. Beliau menulis puisi bukan sekadar untuk hiburan, tetapi sebagai senjata untuk menentang penindasan, kezaliman dan sistem yang menindas rakyat. Kesimpulannya, puisi Usman Awang bukan hanya indah dari segi bahasa, tetapi kaya dengan mesej sosial yang sangat relevan bukan hanya pada zamannya sahaja, tapi pada zaman kita juga. Baiklah, itu sahaja siri untuk kali ini dari kami. Sekian, terima kasih.